Assalamualaikum, selamat sejahtera. Untuk video kali ini, kita sambung dengan cas elektrostatik. Okey. Cas elektrostatik ialah cas elektrik yang statik atau pegun, tidak bergerak. Cas elektrik terdiri daripada cas positif, proton dan cas negatif, elektron. Cas yang sama akan saling menolak, manakala cas yang berlainan saling menarik. Okey, kalau kita tengok kat sini, positif dengan negatif berlainan, maka menarik. Okey, kalau positif dengan positif atau negatif dengan negatif, cas yang sama, maka dia akan menolak. Daya tarikan atau tolakan di antara cas elektrik ini dipanggil daya elektrostatik. Bagaimana cas elektrostatik terhasil? Okey, bahan yang mempunyai bilangan elektron atau cas negatif dan proton atau cas positif yang sama adalah neutral. Cas elektrostatik terhasil apabila dua bahan yang berlainan jenis digosok atau bergeser bersama. Contohnya, apabila kita sikat rambut, maka sikat dengan rambut akan bergeser. Ataupun apabila kanak-kanak bermain gelongsor, badan kanak-kanak bergeser dengan gelongsor. Elektron, cas negatif, dipindahkan dari satu bahan ke bahan yang satu lagi. Proton, cas positif tidak bergerak. Okey, bahan yang kehilangan elektron tadi akan bercas positif kerana sekarang proton atau cas positif dia lebih banyak dari elektron. Bahan yang menerima elektron pula, dia akan bercas negatif kerana sekarang elektron atau cas negatif dia lebih banyak dari proton. Kita tengok contoh. Okey, sebelum digosok kita ada pembaris dan kain bulu. Pembaris ada 3 proton, 3 elektron. Maka dia adalah neutral. Kain bulu pun sama, dia ada 3 proton, 3 elektron. Maka dia adalah neutral. Sekarang kita akan gosokkan pembaris dengan kain bulu. Selepas digosok, pemindahan elektron akan berlaku. Proton tidak bergerak. Jadi dalam situasi ini, kain bulu akan kehilangan elektron. Okey, so elektron kain bulu berpindah ke pembaris. Jadi sekarang pembaris ada 3 proton, 5 elektron. Maka dia lebih elektron. Jadi dia bercas negatif. Kain bulu pula ada 3 proton dan hanya tinggal 1 elektron. Jadi dia lebih cas positif, maka dia adalah bercas positif. Okey, kita tengok contoh kesan daripada cas elektrostatik. Kita tengok kat sini, kita ada bahan-bahan seperti belon, kain bulu dan rambut. Penerangan. Belon digosok pada kain bulu. Apabila digosok, mesti akan ada pemindahan elektron. Okey. Elektron kain bulu dipindahkan ke belon. So, sekarang kain bulu kehilangan elektron, belon menerima elektron. Belon menjadi bercas negatif kerana lebih banyak elektron. Dia menerima elektron, maka dia ada lebih banyak elektron berbanding proton. Jadi dia bercas negatif. Apabila belon yang bercas negatif didekatkan pada rambut yang neutral, cas positif rambut akan tertarik kepada belon. Okey. So, jadilah macam ni. Okey, seterusnya elektroskop. Elektroskop ialah alat yang digunakan untuk mengesan kewujudan cas elektrostatik pada sesuatu objek. Okey, jika jalur neutral didekatkan pada ceper logam, kerajang emas tidak mencapah. Okey, so ini adalah ceper logam, ini adalah kerajang emas. Jika jalur bercas positif atau bercas negatif didekatkan pada ceper logam,
kerajang emas akan mencapah. Okey, so kat sini kita ada ceper logam dan ini yang coklat ni adalah kerajang emas. So sekarang dia berada dalam keadaan kerajang emas ni tidak mencapah. Okey, so kita tengok macam mana keadaan kalau kerajang emas tu mencapah. Okey, so ini keadaan kerajang emas mencapah. Okey. Seterusnya. Okey, so sekarang kita ada elektroskop yang neutral. Kenapa cikgu cakap neutral? Sebab bilangan positif dan negatif dia adalah sama banyak. Okey, dan kat sini kita ada satu jalur yang bercas neutral juga. Okey, positif dan negatif dia sama banyak. Jadi bila kita dekatkan jalur neutral kepada elektroskop neutral, dia tidak akan menarik atau menolak mana-mana cas. Okey, so kerajang emas ni tidak akan mencapah. Sebab apa? Sebab cas positif dan negatif dalam elektroskop akan saling menarik antara satu sama lain. Jadi, kerajang emas tidak mencapah. Okey, sekarang kita ada jalur yang bercas negatif. Okey, so apa jadi bila kita dekatkan jalur bercas negatif? Ialah, okey, kamu tengok kat sini yang ini jalur bercas negatif dan kita ada elektron negatif kat sini. Maka negatif dengan negatif dia akan saling menolak. So apa jadi bila dia menolak adalah dia akan tolak cas negatif tersebut masuk ke dalam elektroskop. Okey, so bila dia tolak masuk ke dalam elektroskop, yang lain dia ada pasangan, cuma yang negatif yang ditolak tadi dia tak ada pasangan, maka negatif dengan negatif dia akan menolak. Maka kerajang emas ni akan mencapah. Okey, boleh faham kenapa dia tidak menarik cas yang positif ni? Sebab cas positif tidak boleh bergerak ataupun berpindah. Yang berpindah hanyalah cas negatif. Okey, boleh faham Okey, so kita tengok sekali lagi. Apa berlaku? Jalur bercas negatif didekatkan. Cas negatif akan ditolak masuk ke dalam elektroskop. Maka negatif dengan negatif saling menolak, kerajang emas akan mencapah. Okey, seterusnya kita gantikan dengan jalur bercas positif. So, bila jalur bercas positif ni didekatkan kepada ceper logam, apa yang berlaku ialah dia akan menarik cas negatif. Okey, so dia akan menarik cas-cas negatif. So, apa yang berlaku ialah cas negatif akan ditarik ke arah ceper logam ataupun ke arah jalur. Jadi kenapa dia tarik cas negatif? Kenapa dia tak tolak cas positif? Okey, macam cikgu terangkan tadi, hanya elektron ataupun cas negatif yang boleh bergerak. Okey, so bila elektron-elektron tadi dah bergerak ataupun cas negatif tadi dah bergerak keluar, maka yang tinggal kat dalam adalah cas yang positif. So, bila positif dengan positif, maka dia akan saling menolak. Jadi, kerajang emas ni akan mencapah. Okey, kita tengok sekali lagi Apa yang berlaku bila kita dekatkan jalur bercas positif, dia akan menarik cas negatif. Maka yang tertinggal kat dalam adalah cas-cas positif yang menolak satu sama lain, jadi kerajang emas akan mencapah. Contoh elektrostatik dalam kehidupan harian adalah kejadian kilat. Okey, tadi cikgu dah cakap untuk elektrostatik mesti ada bahan yang bergeser atau digosok bersama. Dalam kes ini, yang bergeser adalah awan dengan udara. Okey, awan bergeser dengan udara menyebabkan awan dicas elektrik. Okey, bahagian atas awan bercas positif dan bahagian bawah bercas negatif. Okey,
cas negatif awan ini akan tertarik kepada cas positif bumi. Maka terhasillah lintasan cahaya, iaitu kilat. Okey, penjana Venn diagram adalah alat untuk simulasi kilat dalam makmal. Okey, kat sini kita ada tali sawat. Okey, dan juga kita ada elektrod pengumpul. Okey, ini adalah elektrod pengumpul. Satu. Dekat bawah ni ada lagi satu. Dua. Okey, so apabila dihidupkan, tali sawat akan bergerak dan bergeser dengan elektrod pengumpul. Apabila bergeser, maka pemindahan elektron akan berlaku dan penjana Venn diagram akan menjadi bahan yang bercas. Cas positif akan berkumpul pada sfera yang besar dan cas negatif akan berkumpul pada sfera yang kecil. Okey. Okey, so apabila sfera yang kecil didekatkan dengan sfera yang besar yang bercas positif, maka cas negatif dan cas positif akan saling tertarik menghasilkan satu lintasan elektrik.